Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan tengok tajuk pada hari ini adalah tentang Ar-Rahnu, gadaian dan juga sewa menyewa. Okay, kita tengok kepada tajuk kita Ar-Rahnu. Okay, dahulu. Okay, Ar-Rahnu. Okay, Ar-Rahnu bermaksud gadaian. Pengertian Ar-Rahnu menurut istilah ialah menjadikan sesuatu harta yang mempunyai nilai sebagai cagaran untuk berhutang sebagai ganti nilai hutang. Seandainya hutang tidak dapat dijelaskan apabila cukup tempoh yang dijanjikan di antara penggadai dan juga pemegang gadai. Itu daripada segi pengertian Ar-Rahnu. Okey. Seterusnya kita tengok dia punya maksud. Bagi maksud yang lain ialah adalah adik-beradik dengan hutang. Jadi Ar-Rahnu ni lebih kurang macam adik-beradik dengan hutang. Dalam berhutang, kita tidak memerlukan barang untuk digadai. Kadang-kadang keselamatan pemberi hutang akan terancam. Dengan adanya sistem gadaian, pemberi hutang berasa lebih selamat. Kalau hutang tidak mampu dibayar, sudah ada yang boleh dijual untuk mendapatkan duit semula. Itu maksud gadaian. Seterusnya kita tengok lagi. Dalam Islam, barang gadaian hendaklah dijual dan harganya digunakan untuk membayar hutang. Baik lebihan hendaklah dikembalikan kepada orang yang berhutang. Namun sebaliknya dalam sistem bukan Islam, barang tersebut menjadi milik pemberi hutang. Ini adalah satu daripada kezaliman. Kita boleh tengok di antara gadaian Islam dan juga gadaian secara konvensional. Kita tengok kepada hukum Ar-Rahnu. Hukum adalah harus. Maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, dan jika kamu dalam pelayaran dan kamu tidak dapat penulis, maka hendaklah kamu pegang barang gadaian. Itu tentang gadaian dan juga ayat hukum lah. Jadi ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita. Kita tengok kepada contoh. Contoh, Zaid berkata kepada Iskandar, saya gadaikan jam tangan saya ini kepadamu sebagai jaminan hutangku sebanyak 500. Jawab Iskandar, saya terima. Ini apa dah? Akad pada ijab dan juga kabul kepada kita melakukan Ar-Rahnu, gadaian. Seterusnya kita tengok kepada contoh di sini. Dia bagi apa? Dia bagi kabul. Kabul ni apa? Kata-kata Iskandar. Rukun Ar-Rahnu dia bagi sini ada 6. Pertama sekali penggadai, iaitu Zaid. Penerima gadaian, iaitu Iskandar. Benda yang digadaikan, jam. Hutang 500. Ijab, kata-kata Zaid. Kabul, kata-kata Iskandar. Ni contoh yang tadi kita boleh tengok ni. Kata-kata Zaid dan juga jawab Iskandar. Ni adalah lafaz ijab dan kabul bagi untuk kita melakukan Ar-Rahnu lah. Seterusnya kita tengok kepada syarat pada penggadai dan penerima gadai. Syarat mesti pertama baligh. Cukup umur.
Yang kedua, berakal. Okey, mesti berakal, bukan gila. Yang ketiga, tidak ditegah. Okey, mempergunakan hartanya. Okey, jadi tidak ditegah menggunakan hartanya. Dan yang keempat, dengan kehendak sendiri. Jadi orang yang nak menggadai ni atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat pada benda-benda yang digadaikan. Okey, syarat pada benda-benda yang digadaikan. Pertama, barang yang hendak digadai tu mesti syarat dia suci. Okey, bukan najis. Okey, ada manfaatnya. Okey, ada manfaat. Dan yang ketiga, diserahkan. Okey, bukan ditunda. Jadi diserahkan. Yang keempat, berada dalam milik dan kekuasaan penggadai. Jadi penggadai tu ada kekuasaan ke atas barang gadaian dia, bukan hak orang. Okey. Yang kelima, diketahui oleh penggadai dan orang yang menerima gadaian akan benda yang digadai itu. Okey, jadi dia tahulah. Okey, penggadai pun tahu, penerima gadai pun tahu kata benda yang hendak digadai itu. Okey. Seterusnya kita tengok kepada syarat-syarat. Okey, syarat bagi hutang yang dijadikan sebagai sebab bagi berlakunya gadaian. Okey, pertama, hendaklah hutang itu sudah terjadi. Okey, hutang sudah terjadi. Hendaklah hutang itu diketahui oleh penggadai dan penerimanya. Okey, jelas ha? Okey, hutang diketahui oleh penggadai dan penerimanya. Dan yang ketiga, hendaklah hutang itu tetap pastinya, tak berubah. Okey, nilai hutang kalau 500, tetap 500. Maksud dia kita tak boleh naik kepada harga yang lebih tinggi. Okey, kalau naik harga tu dah jadi hutang konvensional, kan? Dah jadi haram. Sebab apa? Sebab ada unsur-unsur riba. Okey, seterusnya kita tengok syarat ijab dan kabul. Okey, syarat ijab dan kabul. Okey, syarat bagi ijab dan kabul. Pertama, ijab diikuti dengan kabul dengan segera. Okey, macam kata-kata Zaid dan juga kata-kata Zaid. Dia kata, saya gadaikan jam tangan ini kepadamu sebagai jaminan hutangku sebanyak 500. Okey, Iskandar jawab, saya terima. Okey, jadi tu maksud dia kadar ijab dan kabul dengan segera. Okey, yang seterusnya, syarat bagi ijab dan kabul didengari oleh orang yang hampir. Jadi maksud dia lafaz ijab dan kabul tu kalau orang lalu, orang dengar apa yang kita kata. Kita kata lafaz saya, macam saya gadai, saya terima gadai. Jadi orang dengar benda tu. Okey. Yang ketiga, bersamaan ijab dan kabul pada maknanya. Okey, sama. Kawan ni pun bertujuan untuk menggadai, kawan ni pun terima untuk gadaian. Okey, jadi makna dia sama, tak lari. Okey, yang keempat, tidak bertaklid ataupun tidak bersyarat. Tidak letak syarat. Okey. Okey, itu hukum dia. Jadi syarat dia tidak bertaklid, tidak bersyarat. Letak syarat yang bukan-bukan, tak boleh. Okey, yang kelima, ijab dan kabul tidak disyaratkan dengan waktu. Okey, jadi tak disyaratkan dengan waktu. Maksud dia, diletakkan waktu tersebut tak menyalahi waktu yang lain. Maksud dia, waktu dia tepat masa nak angkat ijab dan kabul tu. Saya gadai, saya terima gadai. Waktu tepat. Bukan maksud dia buat waktu yang lain. Saya gadai, pada tu baru kita kata saya terima, tak boleh. Maksud dia waktu tak disyaratkan dengan waktu. Okey, yang keenam, hendaklah ijab itu tidak berubah sebelum adanya kabul. Okey, lafaz ijab dan kabul tidak berubah sebelum adanya kabul. Okey, jadi tu lafaz ijab dan kabul. Okey, seterusnya kita tengok kepada kedudukan barang gadaian. Okey, kedudukan barang gadaian, benda yang digadai selama berada dalam tangan penerima gadaian berdudukan sebagai amanah.
barang yang dipercaya oleh penggadai. Okey, jadi orang gadai tu dia bagi kat kita sebagai amanah. Kita kena pegang lah sehingga dia selesai bayar balik hutang. Okey, yang seterusnya, sebagai pemegang amanah, penerima gadaian berkewajipan memelihara keselamatan barang gadaian dengan cara yang wajar dan sesuai dengan keadaan barang. Okey, kena jaga elok-elok lah barang yang dia bagi tu. Okey, seterusnya, okey, penggadai berhak dan harus mengambil manfaat barang gadaian dengan syarat tidak mengurangkan barang gadaian itu dan mendapat persetujuan penerima gadaian. Okay, kalau dia gadai jam, bolehlah kita nak pakai kan. Selagi mana tak rosak, kita pakai, kita jaga elok-elok sebagai barang gadaian, sebagai amanah. Okay. Jika barang gadaian itu binasa di tangan penggadai bukan kerana kecuaiannya, maka tidak wajiblah dia dikenakan ganti. Kalau barang tu rosak bukan sebab binasa atas tangannya, maka tak wajib dia ganti. Jika sengaja melampau had atau cuai, maka penerima gadai wajib juga bertanggungjawab. Okey, tapi kalau dia tu pegang barang gadaian dia cuai, okey, jadi dia kena bertanggungjawab dan kena ganti rugi lah. Bayar ganti rugi balik. Okey. Seterusnya kita tengok kepada hikmah. Okey, Ar-Rahnu. Okey, hikmah Ar-Rahnu. Okey, pertama, pemegang gadaian tidak boleh sama sekali mengambil faedah daripada barangan yang digadai, tetapi sebagai cagaran dan amanah. Sekiranya berlaku kerosakan yang disengajakan, pemegang gadaian mesti menggantikannya. Okey, itu jelas ha? Okey, yang seterusnya, gadaian adalah satu bentuk muamalat untuk menolong mereka yang terdesak dan inginkan tempat berhutang dengan segera. Okey, itu hikmah yang kedua. Dan berikutnya yang ketiga, pemegang gadaian, okey, pemegang gadaian berhak menjual barang gadaian sekiranya cukup tempoh hutang yang dijanjikan. Namun begitu, hasil jualan tersebut hanya diambil mengikut nilai hutang sahaja, manakala selebihnya dikembalikan kepada pemilik. Kalau kita bagi kawan tu, gadaian dia adalah bentuk jam. Jam tu dia gadai kat kita, harga dia 3,000. Kalau jual atas pasaran, jadi kita pergi jual jam tu dapat 3,000. Okey, 500 kita ambil, baki dia 2,500 tu kita kena bagi balik dekat tuan dia. Okey, tuan yang menggadai tu. Okey, kalau dah cukup tempoh masa dia. Okey, yang keempat, melalui gadaian, pemberi hutang akan lebih yakin dengan jumlah tertentu yang diberikan hutang kepada orang lain. Okey, melalui gadaian juga pemberi hutang akan lebih yakin dengan jumlah tertentu yang diberikan hutang kepada orang lain. Okey, seterusnya kita nak tengok tajuk seterusnya adalah di bawah tajuk sewa menyewa. Okey, kita tengok ada gambar di sini. Okey, kita boleh buat sewa rumah, kita boleh buat sewa alat mesin fotostat, kita boleh buat sewa lori, okey, kita boleh buat sewa kereta, kita boleh buat sewa kemah kahwin, dan sebagainya. Itu contoh lah. Okey, seterusnya kita tengok pada pengertian kepada sewa menyewa. Okey, apa maksud sewa menyewa? Okey, menurut bahasa ialah upah. Okey, namun dalam bab ni, okey, ijarah dimaksudkan sebagai sewa menyewa. Okey, ijarah, okey, ijarah bermaksud sewa menyewa di sini. Okey, iaitu satu proses pertukaran manfaat terhadap sesuatu barang sebagai perkhidmatan dan tukar dengan nilai. Okey, tukar dengan nilai. Okey, itu maksud. Okey, maksud sewa menyewa. Menurut istilah, ialah satu akad dan kontrak perjanjian untuk memiliki manfaat yang telah dimaklumi dengan bayaran tertentu. Daripada segi istilah pula, menurut istilah ialah satu akad dan kontrak perjanjian
untuk memiliki manfaat yang telah dimaklumi dengan bayaran tertentu. Jadi itu daripada segi istilah dan juga bahasa maksud sewa menyewa di sini ya. Okey, lepas tu kita tengok di sini. Okey, contoh. Okey, dia bagi contoh di sini. Okey, gambar tu gambar kereta lah. Contoh, seseorang memilih kereta telah menyewakan dengan kadar RM100 sehari. Okey, itu contoh sewa kereta satu hari RM100. Okey, berikutnya kita tengok kepada hukum sewa menyewa. Okey, hukum sewa menyewa, Islam mengharuskan kegiatan sewa menyewa. Al-ijarah. Okey. Dalam konteks ni ijarah, kita kata sewa menyewa lah. Okey, hukum dia adalah harus. Di mana melalui kegiatan ini manusia dapat memenuhi keperluan antara mereka. Contohnya, penyewa yang memerlukan barangan tersebut dapat menggunakannya setelah membayar kadar tertentu kepada pemilik barang. Manakala tuannya dan pemberi sewa dapat tukaran nilai daripada barang yang dimiliki di samping menolong orang lain. Okey. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita tengok maksud dia di sini dalam surah At-Talaq ayat 6, jika ibu itu menyusui anakmu, harus diberi upah kepada mereka. Okey, ini dalam konteks apa? Okey, bagi susu. Okey. Okey, kalau ibu menyusu anak kita tu, kita harus bagi upah kepada mereka. Okey, tu dalam konsep okey susu lah, menyusu. Okey, seterusnya kita tengok kepada rukun dan syarat penyewaan. Okey, penyewa dan yang menyewakan. Okey, rukunnya pertama, orang yang nak sewa dan juga orang yang nak menyewa. Okey, sudah baligh dan berakal. Okey, tidak ditegah menggunakan hartanya. Okey, tidak ditegah mempergunakan hartanya. Okey, yang ketiga, dengan kemahuannya sendiri, bukan paksaan. Dan yang keempat, memiliki akan manfaat daripada sewa menyewa tu. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, syarat berikutnya adalah okey, sewa ataupun upah. Okey, diketahui jenisnya, jumlah dan sifatnya. Okey, jadi sewa menyewa kena tahu jenis dia apa, jumlah dia dan juga sifat dia. Okey, yang kedua dia bagi sini maksud kepada sewa atau upah daripada segi syarat dan juga rukunnya, tunai selagi tidak disyaratkan bertangguh. Okey, jadi sewa menyewa hendaklah dilakukan dalam tunai. Okey, tidak disyaratkan bertangguh. Okey, seterusnya okey, kita tengok kepada okey, yang ketiga, manfaat. Okey, barang yang disewa okey perlulah bermanfaat, ada harga. Okey, berharga, diketahui. Okey, boleh diserahkan, kekal zatnya, tidak mengurangi diri sesuatu yang disewa, dan adalah halal. Okey, tu adalah barang-barang yang kita nak sewa. Okey, barang-barang yang kita nak sewa mesti ada harga. Okey, kita tahu kata dia tu apa. Okey, boleh diserahkan, kekal zat dia, tak mengurang. Okey, dan juga halal. Dan seterusnya adalah kepada sirah. Okey, sirah ni kepada ijab dan kabul. Okey, jadi ijab diikuti kabul dengan segera. Kedua-duanya didengar oleh orang yang hampir. Bersamaan ijab dan kabul pada maknanya, tidak bertaklid, tidak bersyarat, menyatakan tempoh penyewaan. Okey, ijab tidak berubah sebelum adanya kabul. Okey, jadi maksud dia ijab dan kabul tidak berubah. Okey, maksud dia sama dengan lafaz kabul.
kabul dan ijab tidak menyalahi antara satu sama lain. Okey. Seterusnya kita tengok hikmah sewa menyewa. Okey, di sini dia bagi hikmah sewa menyewa beliau. Okey, orang yang tiada barang dapat menggunakannya. Okey, jadi orang yang tak ada barang dia boleh sewa. Orang yang tak ada kereta dia boleh sewa. Okey, orang yang tak ada rumah boleh sewa. Okey, dapatlah rasa barang yang dia nak tu. Okey, pemilik barang dapat keuntungan. Orang yang bagi sewa pula dapat keuntungan. Okey, hasil daripada dia bagi sewa. Okey, yang kedua, wujud akhlak. Okey, akhlak di sini apa? Akhlak bantu-membantu. Okey, dan juga akhlak memegang amanah. Okey, dan yang ketiga, okey, eratkan hubungan persaudaraan dan juga kasih sayang. Okey, yang keempat, satu bentuk pertolongan. Okey, orang yang berkemampuan kepada orang yang miskin. Okey, jadi orang kaya boleh tolong orang miskin. Okey, yang kelima, perluaskan pendapatan. Orang yang berkemampuan, okey, dia boleh luaskan pendapatan dia. Orang yang ada kepakaran, dia boleh luaskan kepakaran dia. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Okey, setakat tu sajalah tajuk pada hari ni. Okey, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.